Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real, selamat kembali ke channel My Colours Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My Colours Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ini saya nak buat satu lagi video 10 review. Ini saya nak tunjukkan cara setup sipar review dan juga cara simpan balik kemah. Kali ini adalah daripada Point.cam. Ni memang sangat berat, sangat besar. So ni adalah Point.cam Village T. Okay, macam sebelum ni saya dah buat Point.cam Village M dan Point.cam Village L. So yang ni yang terbaru. Ni antara yang kira paling besar lah, Point.cam Village T, ataupun nama penuh dia Village T-Rex. Dengar nama T-Rex pun dah tahu dia memang besar lah, sebab T-Rex dinosaur confirm besar. So yang ni sesuai untuk family hingga ke 8 orang. So, kalau korang nak tahu apa yang best, okay, apa yang menarik pasal Point.cam Village T ni, korang tengok video ni sampai habis. Okay, sekarang kita unboxing dulu. Kita buka kotak dia. So, dalam dia ni dia ada dua benda lah. First, dia punya kemah. Okay, sekali dengan bag dia ni. Okay, yang ni dia punya tent lah, dia punya outer dan inner. Dia letak dalam satu bag yang besar ni. Lepas tu dia ada satu lagi kotak. Yang ni yang paling berat sebenarnya. Ni yang berat. Okay, yang ni dia punya pole. Dia punya semua pole dia dah letak dalam ni. So yang berat ni saja pun dah 12.85 kilo. So yang bag ni lebih kurang dah 10 kilo. So Village T ni masih lagi sebuah manual tent, sama macam Village M dan juga Village L, cuma saiz dia lebih besar lah. So hari ni kita tengoklah sama cara pasang dia macam mana. Basically dia lebih kurang je, cuma dah tentu dia lagi banyak pole lah. So dalam kotak ni ada lagi satu bag. Ini bag pole dia. Dia ada bag pole yang berasingan. So terpulang lah korang nak bawa sekali, sebab bag dia ni dia memang dah bagi space lah untuk kita letak pole dia sekali. Dia memang besar. So kalau kita nak kat campsite lagi mudah, kita bawa berasingan lah, sebab dia ni pun masih lagi boleh angkat lah. Tapi kalau kita nak sekalikan untuk angkat seorang, pasti memang sangat berat lah. So ni dia punya inner dan outer tent. Dia dah gulung kat dalam ni. Lepas tu dia ada manual dia. Dia dah attach sekali lah dekat punya bag. So dia dah tunjuk cara macam mana nak pasang. So korang boleh just refer je dekat manual ni, ataupun korang tengok je video yang saya buat ni sampai habis. Dekat manual ni pun dia dah listkan lah semua pole-pole yang ada. Dia dah asingkan, dia dah marking siap-siap. Okay, sekejap lagi kita tengok dalam ni. Okay, ni semua pole dia. Pole ni dia termasuk sekali dengan dia punya ni awning punya pole. So yang ada tip ujung ni, ni awning punya pole lah. Dia kita asingkan dulu, sebab ni last sekali baru kita pasang. Then bagi sekali dia punya pack. Ok, untuk pack dia bagi pack normal pack macam ni lah, standard punya pack. Dia bukan yang heavy duty, bukan hard ground punya pack. Dan dia ada guideline, basic guideline, sama macam Village L dan Village M. Dan special dia bagi satu ni pole cap. So yang ni untuk pole awning yang dekat tengah-tengah, sebab dia bulat atas ni. So dia nak elakkan daripada pole tu cucuk kita punya extended awning. Nantilah, nanti saya tunjuk lah macam mana nak guna benda ni. Okay, dan yang ni dia bagi sekali macam padding ni. So yang ni untuk tutup plastik konektor ni nanti bila kita nak pasang outer layer. So yang ni sebagai protection lah, sebab kadang-kadang benda ni dia agak tajam sikit sebenarnya. Terutamanya bila kita nak tarik-tarik dia punya outer layer tu. So benda ni mungkin boleh merosakkan lah, atau mengkoyakkan tent. So dia bagi sekali dia punya padding ni lah. Dan last sekali, dah tentu dia punya segala pole-pole ni. Pole dia ni memang lebih banyak berbanding Village L dan juga Village M sebelum ni. Kemah ni dia tak, pada saya dia taklah susah sangat. Cuma kalau Village T ni sebaiknya kena pasang 2 orang lah. Kalau seorang sebenarnya boleh,
cuma dia akan lambat dan agak rumit sikit. So kalau 2 orang tu just nice lah. Dia akan lebih cepat dan lebih mudah untuk dipasang. Okey, dan lagi satu yang apa yang saya perasan, apa perbezaan paling ketara Village T dan juga Village L dan juga Village M. Kalau Village T ni dia punya frame, dia memang basingan lah. Dia punya konektor dia ni, dia tak ada. Kalau Village L sebelum ni, dia punya konektor ni dia dah ikat pada inner tent. So kalau Village T ni dia tak ada, dia memang pada frame, frame dia ni. So kita memang kita pasang frame dia dulu, rangka dia. Kalau macam Village L sebelum ni, kita just pasang pole ni direct pada dia punya inner tent. So tu perbezaan dia lah. Kita kena asingkan frame-frame ni, terutamanya yang ada konektor plastik ni. So yang ni yang paling penting lah, dia punya bumbung dia. Kita keluarkan dulu. Kalau macam ni dia punya kaki lah, buat dia straight je. So ini kaki tent. Yang ni pun untuk awning, sebab dia ada satu tip ni. Ni pun maksudnya kaki tent. Okay, yang ni dia ada merah. Kita check. Lagi satu penambahbaikan yang diorang dah buat, diorang dah marking siap-siap dengan warna. So dia ada dah warna. Dia ada warna biru, dia ada yang warna merah. Okay, lepas tu ada yang warna kuning. Cuma tape dia ni nampak macam senang tertanggal lah. So korang kena hati-hati lah. Ada macam dah start terkopik. So dekat manual dia pun dia dah letak lah indikator. Korang boleh just refer je kat sini. Tadi saya dah keluarkan semua pole-pole yang ada. Sekarang saya nak start pasang. Kita start pasang dia punya frame. Yang bahagian atas, yang bahagian bumbung dia dulu. Okay, yang pertama sekali kita ambil pole yang ni, yang dia tak ada apa-apa stiker. Okay, dia ada dia punya konektor plastik ni, tapi dia tak ada apa-apa stiker. So yang ni dia paling atas. So dia yang tengah dan atas lah. So benda ni pun dia dah ada spring dia ni. So kita just masukkan je. So jap macam ni lah. Dia memang panjang. Okay, seterusnya kita pasang lagi 2 dia punya yang ni. Okay, yang ni putih dia ni. Okay, yang putih kita kena hala ke tepi lah. So putih ni untuk kita connect dengan dia punya kaki. Okay, so yang ni kita kena hala ke luar. Dan yang paling penting, dia punya ni kena sama lah, kita punya arah hitam ni. So kita susun dulu macam ni. So yang lagi satu ni pun sama juga. So first part dah settle. So first part kita kena letak kedudukan dia macam ni dulu lah. Yang paling penting yang ni yang tengah, sebab dia tak ada apa-apa stiker. Dan yang kedua, kita kena pastikan yang ni dia sama. Yang hitam kat sini semua sama arah. Dan yang ketiga, part putih dia dekat bahagian luar. So yang ni dia punya kaki lah. Benda ni penting sebab dia nampak macam sama, tapi angle dia berbeza. So kalau yang ni dia memang 90 degree, yang ni dia sengit sikit. Dia punya apa tu, sudut dia tak sama. So yang ni penting lah. So kalau pasang salah, dia jadi frame dia tak betul nanti. Okay, so dia punya penyambung ni dia akan ada 6 lah. Dia akan ada 6 bahagian. Dia ada 2 sini 2, tengah 2, ujung sana pun 2. So dia guna gunakan yang ni. Yang ni dia macam ni je, dia 2 part saja. Pasang dulu. Semua total dia ada 6. Okay, setiap ujung dia ada dia punya clip untuk lock ni. So bila kita dah letak dekat kedudukan dia, baru kita pasang. Kita pasang yang tengah dulu. Okay, kita masuk aja. Dan kita pusing, make sure dia bunyi lock dia. Okay, so yang atas dah sudah. So kita buat yang bawah pula. Ni sama, kita masuk je dan kita pusing pole dia ni sampai dia keluar lock dia. So dia punya frame bobong kira dah siap lah. So tinggal kita pasang dia punya kaki je. Kaki dia total ada 6 lah. Okay, untuk kaki dia, dia ada 2 pole. Satu yang merah, yang ada tanda merah ni, tape merah ni. So yang ni untuk pole tengah. Dia 2 pole yang tengah. So yang selebihnya dia ada 4. Yang ni dia tak ada marking apa-apa tape. Dia ada 4 untuk 4 pole dekat penjuru lah. Okay, sekarang kita pasang dulu pole dia. Ni kaki dia yang 4.
Okay, pole dia ni, dia material dia steel, sebab tu dia agak berat sikit. So yang ni yang merah. Yang merah dia ada dua. So yang ni beza dia, dari sekali pandang nampak sama, tapi sebenarnya dia ada perbezaan lah. Ada merah ni dia pendek sikit. Sebelum pasang kita letak dulu supaya senang lah. Dan kita masukkan dia punya pole lah, pole yang hujung dulu. Okay, lepas tu yang tengah kita dah selesai pasang dia punya frame. Inilah beza dia dengan Village L. So kalau Village L kita terus pasang pole dia dekat dia punya inner tent. Bila dia dah siap naik, inner tent dia dah naik sekali lah. So basically ni dia punya rangka lah, rangka kemah. Yang menariknya Village L ni dia ada dua option. Sama ada kita nak pasang dia punya outer layer dulu boleh, nak pasang inner tent dia dulu pun boleh. So jadi terpulang lah ikut kesesuaian. Contohnya kalau hujan, kalau hari nak hujan, so better kita pasang outer layer dia dululah. Bila kita dah pasang outer layer, bila kita pasang inner dia tak basah lah. Tapi kalau cuaca biasa, boleh juga nak pasang outer dulu. Tapi kalau saya prefer pasang dia punya inner dia dulu, lebih mudah lah. Dan kita dah sangkut dia punya inner tent dulu, lepas tu baru kita pasang dia punya outer layer. Okay, untuk pasang dia punya frame ni sebenarnya tak susah pun. Yang penting kita kena pastilah kedudukan dia yang betul. Sebab sekarang boleh nampak lah yang kaki dia ni memang dia akan terkeluar sikit, dia akan sengit sikit. Yang putih kena bahagian kaki, tu yang penting. Macam ni dia sama je, dia just ikut je. Lagi satu yang ni dia punya ni side merah, hitam ni kena sama lah dengan yang semua, dia kena selari tiga-tiga ni. Okay, so kalau kita nak proceed pasang dia punya inner dulu, so kita kena pasang dia punya ground sheet dia dululah. Tapi kalau kita nak pasang dia punya outer layer dulu, ground sheet kita boleh letak kemudian. Okay, kita bentang dulu dia punya ground sheet. Ground sheet ni pada saya dia sesuai, dia just nice lah. Okay, next kita buka ni gulungan tent ni. So yang ni dia orang masih lagi gunakan tali macam ni untuk ikat. So yang ni dia akan ada dua bahagian. Satu yang ni, okay, yang ni outer layer. So ni outer layer kita pasang kemudian. So sekarang saya akan proceed dengan dia punya inner tent dulu. Kita tengok mana yang bahagian depan. Okay, so kita buka manjang macam ni lah. Kita kena gantung yang paling tengah dia dulu. Okay, so yang paling mudah kita cari yang tengah lah. Dan dia ada satu hook ni. Hook ni kita kena sangkut dekat konektor ni, dia ada lubang. Dia ada lubang kat sini. Dan ni kita sangkut je macam ni. Dan kita sangkut yang atas bahagian sini. Okay, dan lagi satu last sekali yang sini lah. So dia akan ada 3 point yang bahagian atas ni, yang tengah-tengah. Kita sangkut semua yang bahagian tepi ni. Sabar lah, dia ada 3. Dan untuk yang bawah, kita masukkan pin ni kat dalam, kat bawah ni, kat kaki dia macam ni. So dia ada 6 lah. Kita masukkan total 6. Dan kita sangkut dia punya clip ni. Okay, so untuk bagi dia secure dan bagi dia kemas dan tegang, kita kena pack dulu lah. So make sure kita kena tarik dulu. Tarik, kasih tegang, baru kita pack. So dia punya inner tent dah siap pasang. Tadi saya dah pack, so dia lebih kemas lah. Bila kita tarik kaki dia, dia tegang, dia nampak lebih kemas. Total dia ada 4 pintu. So 2 yang depan sini, 2 lagi yang kat belakang. Dia sama je, dua-dua side sama, feature dia pun sama. In case terbalik pun tak ada masalah, dua-dua sama. So tak ada yang spesifik lah, mana satu depan, mana satu belakang. So kat tepi dia ada tingkap yang besar. Dia bukan pintu lah, dia tingkap. Tapi tingkap dia memang besar. Sebelah sana pun sama. Dan dia ada sama macam Village L, dia ada ventilation kat atas, cuma dia bersilang. Kalau yang sini, side sini. Kalau yang belah sana, dia dekat
sebelah sana. Dia bukan dekat setiap panel lah. Dari segi frame, Village T ni dia lebih solid lah, lebih kukuh sebab dia ada cross kat sini. Dia ada cross frame kat sini, membuatkan dia punya frame dia lebih stable lah. Sebab dia dah hold, sebab Cayman ni dia besar. Tapi kalau tak ada, nanti dia akan tak cantik lah, dia akan melendut. Dia tak macam Village L. Village L dia kecil sikit, jadi dia tak perlukan frame yang melintang kat sini. Okay, lagi satu apa yang saya nampak dari segi warna pun dia ada perubahan sikit. Sebelum ni dia orang gunakan 3 combination warna, olive, lepas tu kakis dan juga putih untuk dia punya mesh. Tapi kali ni dia gunakan 2 warna saja yang paling utama lah. Satu yang olive ni, dan dia punya atas ni dia gunakan macam light brown. Okay, warna dia nampak lebih cantik, nampak lebih eksklusif lah punya colour dia punya tone dia. Okay, dia punya pintu pun memang besar, lebar. In case kita buka pintu ni, kita boleh masuk 2 orang berselisih pun okey. Memang selesa. Dan dia ada 2 pintu kiri kanan. Pintu ni pun kita boleh jadikan tingkap lah kalau kita buka dia punya layer atas ni. Ingatan dah siap. So sekarang saya nak proceed pasang dia punya outer layer. So outer layer dia memang lebih berat lah sebab dia gunakan material yang lebih tebal. So yang ni sama juga, dia gunakan silver coating macam Village L dan Village M untuk kita reduce panas lah. Dia boleh kurangkan haba bawah 10. Okay, saya terlupa pula pasang dia punya padding ni. Benda ni pada saya penting sebab benda ni dia agak tajam. Okay, in case takut dia terkoyak kita punya outer layer masa kita nak tarik-tarik dia. So nak selamat kita kena pasang lah. Dia dah bagi velcro kat sini dan kita lekatkan je. Okay, so jadi macam ni lah, dia ada span dekat sini. So kat penjuru ni dia tak tajam. So kalau kita nak tarik-tarik kita punya outer layer, dia kurangkan lah risiko daripada terkoyak ataupun tercarik ke apa. Tadi saya dah pasang dia punya padding ni. So benda ni pasti penting. Cuma yang atas tu tadi saya tak sempat. So yang ni korang kena pasang sebelum naikkan dia punya pole lah, masa pasang dia punya frame. Lagi satu, benda ni kita tak payah cabut pun. Bila nak simpan, kita biar je kat sini. Tak payahlah every time set up baru nak pasang, benda tu lambat. Sekarang saya akan proceed pasang dia punya outer layer. Okay, macam saya cakap tadi, kita kena kenal pasti mana pintu yang depan. So pintu depan dia ada extended awning. Okay, yang ni saya jumpa satu pintu, tapi yang ni dia ada side wing tapi dia tak ada extended awning. So yang ni dia dekat belakang lah. Okay, yang ni pintu yang depan, dia ada extended awning ni, dia terlipat ni. Kita ambil yang side belakang, ni pintu belakang. So pegang ujung dia, seorang lagi pegang belah sana lah, dan kita sarungkan je. Okay, kita sarungkan macam ni. So tips tambahan, ramai orang tanya saya macam mana kalau jika kita sebab ketinggian orang berbeza-beza. Okay, so kalau macam ni memang senang lah kalau kita agak tinggi untuk kita boleh sarungkan. Tapi kalau kita rasa ada masalah dengan untuk nak sarungkan dia, sebenarnya kita boleh pole dia ni kita boleh turunkan separuh lah, kita rendahkan dia dulu, ataupun kita cabut, kita rendahkan pole ni dulu, lepas tu baru kita pasang dia punya outer layer. Cuma dia leceh sikit lah, ada banyak sikit benda nak buat. Kalau korang ada masalah untuk sangkut benda ni, sebab benda ni memang tinggi lah, sebab ketinggian yang tengah tu pun dah hampir 2 meter, korang boleh pasang dia punya outer layer dia dulu. Bila korang dah pasang dia punya frame atas dia, frame bumbung dia, jangan pasang kaki lagi, korang dah sarung siap-siap dia punya outer layer dia. Okay, lepas tu baru naikkan kaki. So tu antara cara lah macam kita nak selesaikan masalah kalau kita tak sampai nak sarung secara normal macam ni. Okay, seterusnya kita sangkut hook dia ni. Setiap penjuru dia ada hook, kita just sangkut kat pole dia ni, ataupun dekat ring pun boleh. Terpulang lah mana yang senang. Okay, lepas tu kita pack lah yang sini. Kira dah siap pasang lah dia punya outer layer. So tadi saya dah pack semua penjuru. So dia punya outer layer warna olive dan juga dia warna brown ni. Just 2 combination warna saja, warna olive green dan juga warna light brown kat tepi. Cantik, nampak lebih simple lah. Dan ada logo Pioneer.cam kat tepi sini. So yang belakang pun nampak macam sama, cuma yang ni dia tak ada extended awning nanti. Sekejap lagi saya akan tunjuk pasang dia punya awning siap-siap lah macam mana rupa dia nanti. Ok, sekarang saya nak proceed pasang dia punya pole untuk awning. Awning dia ada 2 kemah ni.
Satu belakang, satu kat depan. Belakang dia standard je, walaupun standard dia masih lagi besar sebenarnya. Dan yang kat depan dia ada extended. So dia dah bagi sekali pole. Okay, bagusnya Kemah Paddock Camp ni dia dah bagi semua pole yang ada. Total dia ada belakang kita perlukan 2, depan kita perlukan 4, 5. So total dia bagi 7 pole untuk kita pasang dia punya awning-awning. Kita kena pasang satu-satu sebab dia ada satu tu yang paling tengah, dia paling panjang lah, dia 2 meter. Yang lain semua dalam 1.8 meter. 7 pole, tak 7. Okey, betul ada 7 pole. Dia ketinggian dia okey 6 sama. Satu dia paling panjang lah. So satu ni kita letak tengah nanti, last sekali. So yang ni sama ketinggian. Okey, 1.8 meter. So perlukan 4 pole, 4 pack dan juga 4 tali atau guideline. So dia bagi tali yang biasa lah, standard macam ni. Setiap ikatan yang ni ada apa, 6. Okay, dia punya tali dia ni, dia ada 2 ikatan sebenarnya, 2 gulung. Yang tu pendek tu untuk tingkap. Yang ni dia lebih panjang. So yang panjang ni dia sesuai untuk pole lah. Okay, first kita buka punya awning dia. So ni dia punya side wing lah. So untuk extended awning jangan buka dulu, biar dulu kita pasang. Okay, kita tarik yang ni dulu, first punya pole dulu. Okay, dan kita pack, first pack kat sini dulu. Okay, dan yang ni sama masuk ring ni. Untuk last kali, satu pole tengah ni kita gunakan satu pole yang paling panjang ni, yang 2 meter dengan pole cap ni. So pole cap ni penting, kita kena letak kat atas ni, sarungkan supaya dia protect lah. Kalau kita letak direct berdiri bawah set awning, dia tajam dan dia boleh bocor lah, boleh koyak. So kita letak benda ni dan kita pasang kat tengah ni. So ni cari yang ada padding ni, dia ada segitiga kat bawah ni, tegakkan je. So dia jadi macam ni lah. So yang ni sebenarnya kalau kita nak dia kukuh, kita kena cari satu pole holder. Yang tu jual berasingan lah, kita letak kat bawah ni supaya dia tak tumbang lah. So kalau macam ni dia tak berapa kuat sebenarnya. Kalau angin kuat, awning dia terangkat, so pole ni dia boleh jatuh. So yang belakang ni pun kita boleh set up lah, simple. Dia tak ada extended, dia normal saja. Saya dah siap set up semua Village T ataupun Village T-Rex ni warna olive. So sekarang saya nak tunjuk sikit lah, kita review sikit dari segi luaran, dari segi dalaman dan juga material macam mana. Sebelum tu macam biasa saya baca sikit dia punya technical spec pasal Kemah Paddock Camp Village L ni. Okay, so dia punya technical spec untuk korang dapat sikit gambaran lah. Okay, so first nama dia adalah Village T-Rex, okay, daripada Paddock Camp. Okay, material yang digunakan untuk kemah ni, okay, dia punya luaran dia gunakan polyester 190T silver coated PU 2000mm. So dia punya inner layer size 420 x 280 x 195 cm, lebih kurang dalam 4.2 meter dan 2.8 meter. Okay, dia punya depth dia, okay, lebar dia tadi 4.2 meter, tinggi dia dalam 1.95 meter. So memang sangat tinggi lah. So memang sangat selesa dan kemah ni sangat besar sebenarnya. So dia punya bottom, okay, untuk ground dia gunakan material Oxford, polyester Oxford, dan dia lebih tebal lah. So biasanya kalau bottom ni dia punya purity dia lebih tinggi, normally dalam 3000 mm macam tu. Dia memang waterproof, dah complete dengan sim tape dia semua sekali lah. Okay, dia punya bedroom size, dia ada 2 bilik. Setiap bilik size dia 210 x 280 cm. So size dia memang besar. So dia punya lebar pun 280 cm, sebenarnya boleh masuk 2 tilam queen. Basically dia boleh masuk total 4 tilam queen dan boleh tidur dalam 8 orang lah.
So dia punya kapasiti dia memang sesuai untuk 8 hingga maksimum 10 orang. So 10 orang tu kalau anak-anak kecil lah. So kalau untuk saiz dewasa sesuai paling maksimum 8 orang. Okay, dia punya berat lebih kurang dalam 25 kilo. Dia bagi 2 bag. Satu bag dia punya inner, dia punya tent, okay, outer dengan inner tent, lagi satu bag pole sahaja. Dia punya packaging size 69 x 46 x 30 cm. Packaging size dia overall memang nampak besar, tapi sebab dia buat 2 bag, so mudah kita nak bawa. Dan dia punya tu dia tak panjang sangat, jadi kalau nak masuk dalam kereta dia tak susah lah. Walaupun dia berat, dia besar sikit, tapi sebab saiz dia masih lagi praktikal untuk kita masukkan dalam mana-mana kereta. Ok, kemah ni dia ada 3 pilihan warna. So yang belakang sini yang saya tunjuk demo pasang ni, yang ni warna olive lah, olive, dan dia ada combination dengan warna brown. Ok, lagi satu dia ada warna tan. Ok, warna macam kakis, dia lagi cerah daripada ni. Dia warna macam cream sikit lah. Lagi satu dia warna hitam. So dia ada 3 pilihan warna yang menarik. Ok, yang ni memang manual tan. Tadi pun saya dah tunjuk lah cara pasang dia. So pada saya, walaupun dia manual, dia sebenarnya taklah susah sangat, tapi dia taklah sesenang instant tan. Cuma kalau velocity ni memang digalakkan 2 orang pasang lah. Seorang masih lagi boleh, tapi lambat dan leceh sikit, sebab ada depan tu lagi cepat kalau kita buat 2 orang. So kita tengok luaran dia dulu. So luaran dia basically dia adalah sebuah cabin tent. Cabin tent dia memang selesa lah, dari segi keselesaan pasal dia memang maksimum, dan dia jenis manual untuk pasang. Dia gunakan steel pole. Dia ada pole besi dia banyak-banyak lah. Okay, so yang specialnya Village punya kemah ni, dia ada extended awning lah. Sama juga macam Village M dan Village L, dia ada extended awning kat depan untuk kita jadikan sebagai ruangan common space, untuk kita masak, untuk kita makan, untuk kita lepak santai-santai. So, kita dah tak payah nak set up satu fly sheet lain untuk ruangan untuk common space. So dia dah ada sekali. Pada saya dia dah cukup luas, cukup selesa, sebab dia punya lebar pun lebih kurang dalam 4 meter. Dia punya panjang ke depan lebih kurang dalam, saya rasa hampir 4 meter juga, lebih kurang 3 meter lebih lah, almost 4 meter. So memang sangat luas. Okay, so untuk common space pada saya dia masih lagi cukup untuk 8 orang, masih lagi selesa dengan kita letak kita punya meja, kita punya tempat masak, semua masih lagi ada space lah, ada lagi ruang. Dan lagi satu sebenarnya, kalau tak cukup space kat sini, dekat belakang pun sebenarnya kita boleh set up lah. Kat belakang ni pun masih lagi luas untuk kita letak barang-barang. Walaupun dia tak ada extended awning, dia punya lebar dia sama, cuma dia kedalaman, kepanjangan dia tak sepanjang yang depan lah. Ok, dekat sini dia ada 2 pintu. Depan dia ada 2 pintu yang besar, kiri kanan. So satu sini, satu sebelah sini. Dia memang sangat lebar. Sebelah sana pun sama juga, pintu yang sama. So inner tent dia memang sama lah, dua-dua side sama. Pintu dia ni, atas dia kita boleh tingkap lah. Kita boleh buka dia punya layer dalam dia supaya ventilation, supaya angin boleh keluar dan masuk. Ok, kat bahagian tepi dia ada tingkap. Dia tak ada pintu kat tepi, dia ada tingkap yang besar. So macam ni saya gulung dia punya lapisan luar. Ok, outer layer punya tingkap ni saya gulung. So lagi satu option, boleh juga kita nak ikat macam ni, direct ke bawah. Ok, ataupun kalau korang ada pole extra, korang nak ni letak pada pole pun boleh. Nak bagi dia tingkap dia ni jadi awning lah, supaya dia lebih, ventilation dia lebih maksimum, tapi dia ada satu shade lah, satu awning dekat tingkap pun boleh. Cuma kena ada extra pole lah. So tingkap dia ni memang besar, sangat besar. Dia boleh kata majority side sini adalah tingkap. Okay, untuk awning-awning ni memang dia dah bagi sekali pole. Korang tak payah beli baksingan lah, memang standard dia dah bagi 7 pole untuk kita set up kita punya awning yang depan dengan yang belakang. So depan ni 5, satu yang paling panjang, depan yang belakang 2 lagi. Yang lain, yang kira yang selain daripada yang paling panjang ni, yang lain semua ketinggian dia dalam 1.8 meter. Ok, ni kira common setup lah. Normally orang akan setup macam ni, sebab satu pole tengah ni untuk satu untuk kita rasa selesa. Tengah ni memang sangat tinggi lah, kita luas. So dalam ni, dalam common space ni memang sangat selesa. Macam saya ketinggian dalam 1.75 meter, boleh bergerak dengan selesa. Benda ni tak akan kena kat kepala lah, sebab yang ni pun 2 meter,
dan pole lain-lain dalam 1.8 meter. So memang sangat selesa. Memang penting pole ni, pole tengah ni. Kalau tak dia akan melendut dia punya tengah ni melendut. Dan lagi satu tujuan dia adalah untuk hujan lah. Okay, bila hujan, risiko untuk bertakung tu kurang, sebab air dia akan mengalir dekat belakang ni dan dia akan mengalir ke tepi. So kat sini biasanya air akan mengalir, dan pentingnya side wing ni kita kena tutup lah bila hujan. So air akan mengalir ke bawah sini, ke bahagian luar. So kalau tak hujan, side wing ni kita boleh buka dan kita boleh sama ada kita gulung, dia ada loop untuk ikat kat sini, kita boleh gulung, ataupun kita direct pack ke tanah. So dia ada satu ventilation lah, so angin boleh masuk dengan banyak dari tepi. Kalau kita tutup, dia satu untuk hujan tadi, untuk elakkan tempias masuk kat pintu, ataupun untuk privacy. Kalau orang kat sini, orang luar, dia tak akan nampak lah kat dalam kemah. Dia ada satu dinding privacy lah. Tapi kalau kita nak ventilation, kita boleh buka, kita boleh pack, so nampak lebih cantik lah dia punya side wing dia. Dia punya outer layer, dia gunakan ada silver coating keseluruhan lah. So kalau saya duduk dekat bawah ni, dekat area side awning ni, extended awning ni, sekarang tengah panas dekat luar. Okay, matahari memang tengah terik lah. Sekarang lebih kurang dalam pukul 10.30, so dah start panas. So bila duduk bawah ni, dia kurang haba. Dia memang block, dia akan kurangkan kepanasan. Bukanlah tak panas langsung, tapi dia kurang lah, tak macam kita dekat luar. Okay, dia macam kita duduk bawah pokok lah. Dia terasa lah dia punya redup dia tu. Okay, tadi saya dah cover semualah dekat area luar. So jom kita masuk dalam, kita tengok dia punya inner tent dia pula. Okay, dia punya dari segi design, dia sama lebih kurang dengan Village L sebelum ni, cuma dia lebih besar dan juga dia punya tingkap dia lebih besar. Boleh nampak dia punya petak-petak dia ni bersama dan lebih banyak lah. So memang nampak lah ciri-ciri dia. Kemah Village, nampak style retro, nampak style klasik, ala-ala rumah kampung. So tapi dia punya beza dia dari segi warna lah. Warna dia ada perubahan. Sebelum ni kalau olive, dia ada 3 combination warna lah. Warna olive ni sama, lepas tu ada warna macam kakis, dia macam lebih cream sikit, dan juga warna putih. Dia punya jaring warna putih. Tapi kalau yang baru ni, Village T ni, dia gunakan olive sama, dan dia guna lagi satu combination warna macam brown, okay, coklat cair ni. So nampak, pada saya nampak lebih cantik lah. Cuma zip dia sajalah dia warna putih. Okay, yang lain-lain semua digunakan warna olive kat bawah ni dengan light brown ni. So combination warna yang pasal nampak lebih menarik dan lebih eksklusif lah. Okay, dia punya zip sama D-shape. Okay, dia ada 2 D-shape, cuma dia lebih lebar. Okay, dan dia ada 2 pocket, 2 zip untuk plug. So in case kalau kita dekat campsite yang ada plug point, kita nak tarik kabel, kita boleh masukkan kita punya kabel gunakan zip ni saja. So tak payah guna zip kat pintu lah. So ni feature yang best lah, antara yang bagus ada pada kemah-kemah Village. Zip dia double zip, so dia smooth, cuma dia memang sangat besar dan panjang. Okay, pintu dia memang sangat besar, dan ketinggian pintu dia lebih kurang saya rasa dalam 1.6 meter. Okay, pintu dia memang sangat luas. Even kalau kita masuk serentak 2 orang pun masih lagi okey lah, memang takkan belaga lah. So cuma nak masuk, kena tunduk sikit lah. Okay, ni kat dalam dia. So dalam dia memang luas. So memang terasa lah, sebelum ni saya dah gunakan Village L, memang terasa perbezaan dia yang ketara. Dia memang sangat selesa. Biasa kalau Village L tu dia pun dah rasa besar, tapi bila masuk dia rasa macam ngam-ngam je. Bila kita letak barang pun memang benda tu just nice sahaja. Kemah Village T ni dia 2 bilik. So dia ada satu partition yang memang tak boleh dibuka lah, dia dah fix. Cuma dia ada zip saja kat tengah. Kita boleh buka zip dia ni dan kita ikat kat tepi lah. Okay, nanti saya tunjuk lah. Dan dia ada total, dia ada ni pintu belakang, okay, ni tingkat tepi, ni pintu masuk tadi. So yang ni semua kita boleh buka untuk ventilation. So yang bestnya kemah-kemah Village, saya suka sebab dia ada satu layer privacy macam ni. Okay, so benda ni masih lagi tutup, ada jaring.
untuk elakkan daripada nyamuk ataupun serangga masuk. So yang ni kita buka, nanti kita boleh gulung untuk bagi dia kemas. Dia ada tali lah untuk ikat. Sini pun sama, tingkap dia ni memang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Okay, so kat atas ni pun sebenarnya boleh buka lagi. So memang sangat besar. Yang ni pun kita boleh gulung, kasih dia kemas. Ni tadi saya dah ikat dia punya partition tengah ni. Dia jadi macam ni lah, dia luas. Okay, so yang ni tingkap-tingkap pun saya dah gulung dia punya layer. So nampak lebih kemas dan ventilation dia memang terbaik. So tingkap dia memang besar. Okay, so boleh kata semua side ada. Kat atas pun dia ada sebelah kat sini. So untuk bilik memang sangat besar. Sebab lebar ni tadi 280 cm lah. Okay, 280 cm. Dan ni tadi 210. So kalau kita letak tilam queen, kita boleh letak side by side. Cuma dia akan terus penuh lah, dan kita tak ada space untuk letak barang-barang. Nak keluar masuk pun dah agak terhad. So kalau nak tidur lah baru kita letak 2 tilam. So kalau siang maybe kita boleh doublekan tilam tu. So kalau untuk privacy, layer dalam dia ni kita boleh tutup macam ni. So kalau kita tutup, kita memang dilindungi lah, orang luar memang tak boleh nampak lah kalau kita kat dalam. So yang ni memang ciri yang saya suka lah pada sebuah tent, terutamanya untuk kita yang dekat Malaysia, untuk camper Muslim, sebab kita perlukan kemah yang privacy lah. Kita boleh control dia punya privacy dia. So kalau kita nak ventilation, kita boleh buka macam ni. Okay, kalau kita nak privacy, kita boleh tutup. Okay, lain-lain feature yang basic yang ada, contohnya macam pocket lah. Pocket memang dah ada. So setiap bilik dah ada 2. Okay, satu kat sini, sini dekat ada pintu tepi, dekat sana pun ada. So total ada 4 pocket. Dan untuk hook gantung lampu, basically dia ada 4. So dekat ujung ada 1, dekat tengah ni ada 2. Okay, ada 2, dekat ujung sana ada 1. So dekat setiap kemah ada total ada 4 lah, 4. Dan kat sini pun sebenarnya boleh jugalah kalau kita nak sangkut kipas ke apa. Sebab ini sebenarnya untuk kita sangkut loop ni, tapi boleh juga kita gunakan, tapi tak boleh benda yang terlalu berat lah. Okay, setakat kalau lampu ataupun kipas sesuai lah, sebab dia memang betul-betul kat tengah. So, kalau cakap penjuru sini memang tak sesuai lah nak gantung kipas, nanti dia akan terkena dia punya dinding dia. Untuk gantung lampu sesuai. So kipas saya rasa kena gantung kat sini lah. Okay, kat sini pun kalau kita tak jadikan dia 2 bilik, boleh lah gantung kipas. Cuma kipas tu kena kat bawah lah, dia punya blade dia, dia tak boleh atas, nanti dia akan terlanggar dia punya pintu partition ni. Dan dia ada velcro untuk kita ikat kabel in case kita gunakan lampu ataupun kipas yang gunakan direct power bank ataupun direct daripada plug. So kita boleh ikat kita punya kabel supaya lebih kemas. Dan zip untuk plug point tu dia ada 2 sebenarnya, 2 side. Kat sini 2, dekat situ 2. So jadi dia ada total ada 4. So memang jarang-jarang kemah dia bagi option zip untuk plug point ni, dia ada banyak. Okay, tadi saya dah cover dari segi luar dan juga dalaman. So dari segi material pada saya digunakan sama juga dengan kemah sebelum ni, kemah Village L. Yang ni adalah 100% putih polyester. Dia material yang memang okey, memang okey untuk camping, dari segi waterproof tak ada masalah. Okey, dan dia ada silver coating, so untuk block panas lah ataupun sinaran UV. Dan dia punya ground pun jenis Oxford, walaupun dia sebenarnya taklah setebal canvas yang macam ni, sebab ramai orang dia sangsi lah dengan kemah sekarang yang banyak material yang macam ni. Dia orang kata dia sebenarnya sama macam dinding, sebenarnya material dia tak sama. Yang ni polyester, ni Oxford. Oxford ni dia sebenarnya dia lebih lasak berbanding polyester ni, sebab tu dia gunakan dekat ground. Cuma dia gunakan warna yang sama, dan dia mungkin tak setebal kalau kita gunakan ground yang jenis tub macam ni. Tapi jangan risau, yang ni sebenarnya dia masih lagi waterproof, dan dia dah ada seam tape dekat jahitan dia ni, so air memang takkan masuk lah. Cuma kat dalam ni memang saya galakkan gunakan satu camping punya mat
ataupun macam tikar tu yang banyak jual sekarang ni, ataupun karpet ke apa, untuk kita kurangkan pijak atas ni lah, ataupun letak barang-barang atas, direct atas ground ni, okay? Untuk jaga dia supaya dia tahan lebih lama. Sebab kadang-kadang kita letak kerusi ke, letak carpet bed, kadang-kadang kaki dia agak tajam, so benda ni dia boleh senang terkoyak lah kalau kena benda-benda yang keras dan tajam. Dan untuk bawah, memang seperti biasa, memang saya sarankan gunakan satu extra ground sheet macam ni. Okay, dari segi netting pun saya suka sebab dia gunakan warna yang sama dengan dia punya tent, inner tent ni. So nampak cantik lah. Kalau sebelum ni dia gunakan netting yang warna putih, so nampak banyak sangat warna lah, agak serabut sikit. So kalau yang ni, kali ni dia gunakan warna yang sama seakan-akan, so nampak cantik. Ok, Village T ni dia ada 3 warna lah, sama juga dengan Village L dan juga Village M. So dia ada olive, dia ada warna tan, ok, warna tan, dia light brown dan juga warna hitam. So dia ada 3 warna yang sesuai dengan cita rasa korang lah. So kalau korang prefer setup yang macam mana sekalipun, dia ada 3 warna yang menarik. So ikut korang punya cita rasa. So kalau korang suka yang, pada saya, yang warna yang natural colour, so boleh pilih yang olive lah, okay? Ataupun korang suka yang nampak lebih klasik untuk dekor-dekor, boleh pilih yang warna tan. So tan ni dia lebih kurang macam kekis lah, dia macam kekis. Dia guna outer layer dia semua warna tan, okay? Tapi dia punya inner, dia ada combination warna tan dan juga warna cream kat tepi bahagian atas, okay? So memang cantik untuk korang yang suka dekor, nampak macam klasik lah. Okay, untuk korang yang suka ala tactical, suka warna hitam, setup hitam, dia ada satu lagi warna hitam. So dia punya outer layer memang totally hitam lah, okay, totally black. Tapi dia punya inner sama juga hitam, tapi dia punya mesh dia warna grey lah, warna kelabu. So memang cantik. So tiga-tiga dia punya feature semua sama lah. Dia ada extended awning, dia ada awning belakang, dia ada silver coating, dia ada pole yang complete, okay? Kalau hitam, pole dia pun hitam. So kalau yang tan dengan olive, dia punya pole dia warna macam cream lah, warna cream, okay? Macam warna kaki sini. So memang cantik lah tiga-tiga ni. So terpulang lah korang nak suka setup macam mana, warna macam mana, tiga-tiga pun ada. Okey, tadi saya dah tunjukkan cara pasang dan review dia punya luar, dalam dan juga baca technical spec dan juga dari segi dia punya material. Okey, saya nak share sikit lah apa kelebihan dan kekurangan yang saya nampak daripada kemah ni. Okey, yang pertama dari segi kelebihan adalah dia punya size. Okey, size dia memang sangat besar, sangat luas. So kemah ni memang sesuai untuk family yang dia 4 orang ke atas. Okey, so kalau Village L tu pasal maksimum pun 4, kalau 6 boleh, tapi dia dah start sempit dah. Tapi kalau korang nak yang lebih selesa, korang boleh tukar kepada Village T. So yang ni dia memang sesuai sehingga maksimum 10 orang. Tapi yang paling selesa pada saya adalah 6 ke 8 orang lah. Okay, kalau 10 orang tu dah maybe agak sempit sikit lah, unless kalau korang punya anak-anak kecil masih lagi okey lah. Tapi kalau untuk yang dewasa, saiz besar, saiz dewasa dalam 6 ke 8 orang. So kalau 8 orang tu pun dah agak terhad jugalah, sebab bila kita letak tilam 4 tilam queen, dia dah maksimum lah space dia untuk kita letak barang, dia dah agak sempit. So dari segi kelebihan lain, dia punya ventilation. Okay, ventilation dia memang padu.
keliling memang tingkap dia besar. Okay, even yang tepi sekalipun dah besar. Depan belakang pun dia punya pintu pun boleh jadi tingkap yang besar. Dekat atas pun dia ada lagi 2 panel untuk ventilation. So dari segi ventilation memang tak ada masalah. Lagi kelebihan dia adalah kemah ni pada saya design dia cantik. Design dia unik lain daripada lain. So setakat ni tak nampak lagi design satu design cabin tent yang besar yang nampak unik sebab dia dah ada extended awning. Okay, extended awning ni pun satu kelebihan yang paling best sebab saya dah gunakan Village L beberapa kali camping. Benda ni memang sangat memudahkan sebab dah tak payah fikir nak set up fly sheet lain sebagai common space. Dah ada satu extended awning macam ni, dah cukup luas. So kalau Village L pun saya rasa dah cukup okey. Yang Village T ni lagi besar dia punya common space, okay, lagi selesa. Dan dia ada satu lagi awning kat belakang, walaupun dia bukan extended, masih lagi besar untuk kita set up tempat masak ataupun tempat letak simpan barang, tempat jemur kain, semua boleh lah dekat area belakang. So kat depan kita boleh tempat lepak-lepak santai-santai untuk makan, nak masak pun boleh kat sini. So lagi satu, kemah ni dia jenis manual manual tent. Yang bagusnya dia lebih tahan lasak berbanding kemah auto. Dan dia punya packaging dia pun dia tak terlalu besar, tak terlalu panjang. Tapi benda ni pun kira antara kekurangan juga lah. So bila dia manual, dia agak leceh sikit untuk pasang. Walaupun dia taklah susah sangat, tapi dia perlukan 2 orang lah, at least 2 orang untuk pasang dengan mudah dan lebih cepat. Kalau seorang masih lagi boleh pasang, tapi agak leceh sikit dan banyak kerja nak kena buat. Okay, lagi satu kekurangan dia, kemah ni besar dan dia perlukan satu tapak yang luas. Dan tak semua campsite dia boleh tampung tapak seluas ni. Kalau ada pun maybe kena ambil 2 tapak lah, ataupun korang kena cari campsite yang lapang. Biasanya kalau lapang ni dia agak tempat yang panas tapi benda tu tak perlu risau sebab dia punya, setakat ni saya rasa dia punya silver coating memang berfungsi dengan baik, memang cemerlang. Bila kat dalam memang tak rasa panas Lagi-lagi kemah ni 2 layer sebab dia dah reduce heat dia dekat outer layer dengan ventilation dia yang bagus. Jadinya kalau kita duduk dalam tent pun waktu tengah hari, waktu siang tak ada masalah. Okay, so kemah ni besar, jadinya macam saya cakap tadi, dia memang ambil space yang besar So sekarang saya nak test, kita nak tengok berapa saiz keseluruhan kalau kita perlukan. Bila kita set up sepenuhnya kita ambil start daripada yang tali dia ni. Okay, so saya akan try measure gunakan apps dari phone. So kita point dekat tali yang paling ujung kat belakang ni. Okay, dan kita tarik sampai ke tali yang depan, dekat awning yang depan. So awning yang ni, okay, ni yang paling depan okay, kita stop kat sini. So yang ni dari belakang ke depan dia lebih kurang dalam 9 meter. Okay, so panjang dia lebih kurang 9 meter Ni keseluruhan saya ambil daripada tali belakang ke tali yang depan. Okay, so panjangnya 9 meter. So kita try yang lebar dia pula. So kalau lebar dia, kita ambil dari tingkap sini, tarik ke sana. So ni kita agak-agak sebab tadi saya tak tarik yang kat pintu sini, tingkap sini. So lebih kurang sini So yang ni lebar dia lebih kurang dalam 6.6 meter. Okay, dalam 7 So basically kita perlukan satu tapak yang luas, lebih kurang dalam 9 kali 7 meter untuk full untuk kita siap dengan tali dia. So kalau pasang kemah ni perlu perlu camping dekat tapak camping yang sangat luas dan dia rata Okay, lagi satu saya nak tambah, satu lagi yang best pasal Village T ni berbanding Village L dan Village M, sebab kita ada 2 option, sama ada nak set up outer dia dulu ataupun inner tent dia dulu. So sekejap lagi saya nak tunjuk cara nak kemas balik. Okay, memandangkan sekarang tengah panas, so yang terbaik adalah kita turunkan dia punya inner tent dulu, sebab at least kita ada cover kita ada bumbung untuk kita kemas dia punya inner tent. Okay, so itulah kegunaan yang bestnya bila kemah, kita boleh ada 2 option, sama ada nak set up dia punya outer ataupun inner tent dia dulu.
cabut je hook dia ni. Okay, ni pun kita cabut clip dia. Dan yang pin ni kita kena tanggalkan daripada pole. Okay, so tadi pin dia semua kena cabut, pin kaki dia dengan dia punya clip dekat tiang lah. Lepas tu baru kita tanggalkan hook-hook dia ke atas dengan yang tengah sekali. Okay, so innertan kita dah turunkan. Cuma angin sekarang tengah kuat dan kita kena lipat dulu. Okay, so bagusnya bila outer kita boleh biar dulu. So kita boleh lipat punya inner tu dalam shelter lah. So benda ni outer kita boleh jadikan sebagai shelter. So in case kalau kita nak gunakan outer ni saja sebagai satu shelter yang besar, contohnya kita nak berkelah ke, kita boleh set up dia punya outer layer sahaja. Okay, ni keadaan rupa kalau kita tanggalkan inner lah, jadi satu shelter untuk kita boleh gunakan lah. Sebenarnya kalau kita nak set up shelter saja pun boleh. So satu shelter yang besar, so luas lah kalau kita nak lepak dalam ni. Ni rupa dia dari luar. So tadi inner tank kita dah buka. So sekarang saya nak turunkan dia punya outer layer pula. First yang biasalah kita kena tutup balik tingkap. Awning dia semua kita tutup dulu, kemaskan awning, then baru kita cabut dia punya outer layer dia. Dan kita cabut semua pack. Ok, sekarang kita buka outer layer dia. Terus cabut cangkuk dia ni. Dah. Naik ke atas. Ok, so tadi dia punya outer pun dah cabut. Sekarang tinggal dia punya frame lah. So, sekarang kita cabut dia punya frame. Cabut yang tengah dulu. Okay, dan kita cabut pole ni lah. Dan pole dia ni semua kita lipat. Macam padding dia ni saya tak buka lah. So nanti next time nak guna senang lah. Kita tak payah nak pasang balik. Masukkan dalam bag. Cuma satu lah, kalau yang ni kita jangan tarik kuat sangat lah, sebab takut dia punya clip dia ni boleh tertanggal kat dalam. Yang ni kita just gulung outer layer dengan inner layer saja, sebab pole dia dah ada dalam bag yang bersingan lah. Dan kita gulung tadi dan kita ikat. Kita letak inner dia kat atas. Kalau pole dia kat atas, dia tak balance bila nak letak, sebab pole dia lebih berat. Dan kita boleh zip. So ni size kalau kita letakkan dua-dua sekali dalam bag. Okay, dia besar tapi masih lagi ok lah nak letak dalam kereta. Dan dia berat lah sikit nak bawa. Kalau guna wagon ok lah, tapi kalau kita nak angkut sendiri memang sangat berat lah. Ok, tu je lah review kemah Payung.camp Village T. Ok, so ni adalah kemah yang terbesar daripada Payung.camp lah, Village T-Rex. So overall saya rasa dia satu kemah yang bagus untuk satu family yang ramai family member lah. Mungkin anak korang ada 4 atau 5, dia maksimum untuk 10 orang lah. Tapi kalau pada saya, kalau nak selesa dalam 6 ke 8 orang paling selesa. Ok, kemah ni jenis manual, tapi
tak susah pasang lah, masih lagi senang pasang. Nanti saya akan tunjuk, nanti saya akan buat satu video feedback bila saya gunakan kemah ni nanti. Masa tu saya akan tunjuk lah cara contoh saya set up supaya korang nampak gambaran lah bila dah letak barang-barang, dah letak tilam, dah letak meja, tempat masak semua apa. So at least korang boleh dapat gambaran lah macam ni kalau korang nak set up nanti. So kalau korang berminat nak dapatkan kemah Payung.Camp Village T ni, korang boleh dapatkan dengan Payung.Camp lah. Nanti saya akan letak link dia dekat description. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada, ataupun dekat kedai diorang direct lah, dekat Cyberjaya. So harga dia dalam RM1,299. So dengan harga dia, korang akan dapat satu kemah yang besar dan dapat saya memang sangat berbaloi lah. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis sebagai tanda support. Nak minta tolong korang tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen lah supaya kita orang terus semangat untuk buat video-video yang berkaitan dengan camping dekat Malaysia ni. Semoga kita jumpa lagi di video 10 review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.